Hari ini kita akan lihat buku teks Bahasa Melayu tahun 5 KSSR Semakan pada muka surat 126. Tajuknya ialah Kuasa Magnet. Isi pelajaran pada hari ini, apa yang cikgu guna ialah murid dapat membina ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Baik murid-murid, sebelum kita lihat apa itu ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat, kita imbas kembali apa itu ayat majmuk. Murid-murid, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi beberapa ayat tunggal. Maksudnya dalam ayat majmuk itu ada gabungan dua atau lebih daripada dua ayat tunggal. Boleh? Okey, sebelum itu kita dah pernah belajar ayat tunggal. Baik, ayat tunggal itu ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Satu subjek dan satu predikat. Baik, mari kita lihat maksud ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Okey, ayat-ayat yang mengalami perluasan disebabkan oleh unsur kata hubung, gabungan, relatif, komplemen dan keterangan pada subjek dan predikat ayat. Baik murid-murid, sebelum itu cikgu akan kongsikan sedikit apa itu kata hubung gabungan, relatif, komplemen dan keterangan. Okey, cikgu tak bagi penerangan yang khas, cikgu akan bagi penerangan yang umum tentang contoh-contoh kata hubung. Mungkin murid-murid lupa apa contoh kata hubung. Jadi, di sini. Ini ialah contoh kata hubung. Dan, atau, tetapi, sambil, lalu, serta, yang, bahawa, walaupun dan banyak lagi kata hubung yang lain yang cikgu tak senaraikan di sini. Ini ialah kata hubung yang selalu kita jumpa kalau kita membaca sesuatu ayat. Baik, cikgu akan terangkan sikit apa itu subjek dan predikat ayat. Mungkin murid-murid lupa ataupun keliru. Jadi, subjek dan predikat ayat itu kita boleh lihat dalam contoh ayat ini. Ali membaca buku. Baik, ini ialah kita panggil sebagai ayat tunggal. Kenapa? Sebab ada satu subjek dan satu predikat. Ali ialah subjek, predikatnya membaca buku. Jadi nanti bila itu berlaku menjadi ayat majmuk, iaitu ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat, maka sama ada subjek dia lebih daripada satu ataupun predikat dia lebih daripada satu. Bila kita lihat di sini, perluasan subjek dan predikat maksudnya yang mengalami perluasan yang diluaskan sama ada subjek ini ataupun predikat ini yang diluaskan. Dan kalau dia disebut sebagai ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat, maksudnya ayat itu diluaskan dengan menggunakan kata hubung. Sama ada bahagian subjek ataupun predikatnya diluaskan menggunakan kata hubung. Kata hubung seperti di atas ni lah. Baik, mari kita lihat contoh yang disediakan di dalam buku teks. Baik murid-murid, mari kita lihat helaian buku teks pada muka surat 126. Tajuknya Kuasa Magnet. Sejak pagi, Ibu Farisha masih mencari sebatang jarum yang terjatuh di atas permaidani. Farisha membantu ibunya. Baik, di sini murid-murid diminta untuk menjadikan ayat tunggal ini, ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2 menjadi ayat majmuk. Baik, macam mana kita nak gabungkan dua ayat ini menjadikannya sebagai ayat majmuk? Iaitu kita perlu guna kata hubung. Bila kita nak buat ayat majmuk, kunci utama dia mestilah menggunakan kata hubung. Jadi, mari kita lihat contoh yang cikgu sudah besarkan di sebelah ini. Cikgu dah keluarkan supaya awak mudah lihat. Okey, ayat yang pertama, Puan Faizah mencari sebatang jarum yang tercicir di atas permaidani. Ayat yang kedua, Farisha mencari sebatang jarum yang tercicir di atas permaidani. Dan kata hubung yang diberi ialah dan. Arahan di sini meminta anda untuk meluaskan subjek. Maksudnya subjek ini. Kita kena luaskan
Okey, kita luaskan di bahagian subjek sahaja. Yang belakang tidak perlu. Baik murid-murid, cara seperti biasa bila kita nak jadikan ayat tunggal itu menjadi ayat majmuk, senang saja. Kita cari apa yang sama, kita potong ayat ataupun frasa ataupun perkataan yang sama itu. Okey, disebabkan perkataan mencari sebatang jarum yang tercicir di atas permaidani ini sama, jadi kita potonglah salah satu, sama ada murid-murid ada potong yang atas ni ataupun yang bawah ni terpulang. Okey, kita potonglah mencari sebatang jarum yang tercicir di atas permaidani. Kita potong ayat ini. Sebab dia sama. Tak perlu kita nak ulang benda yang sama. Jadi sekarang ini tinggallah subjek saja di sini. Jadi disebabkan ini ialah perluasan subjek, jadi kita luaskan subjek sini. Kita tambahkan dengan kata hubung dan. Dan terhasillah ayat murid Puan Faizah dan Farisha mencari sebatang jarum yang tercicir di atas permaidani. Boleh? Baik, kita tengok pula ayat yang seterusnya. Baik, mari kita lihat gambar yang seterusnya. Di sini ada Puan Faizah tengah memegang kanta pembesar. Okey, kita lihat ayat yang pertama yang kita perlu gabungkan supaya menjadi ayat majmuk. Ayat yang pertama diberi, Puan Faizah masih gagal menjumpai jarum itu. Ayat yang kedua, Puan Faizah mencari jarum itu dengan kanta pembesar. Di sini, murid-murid perlu meluaskan predikat ayat. Maksud predikat ialah di bahagian belakang ini kita kena luaskan. Jadi cara yang paling senang yang cikgu beritahu tadi, kita cari persamaan dan kita potong persamaan itu. Baik, di sini mana yang sama? Okey. Puan Faizah. Jadi kita potonglah salah satu. Mana satu yang awak nak potong, awak potong. Okey. Disebabkan ini ialah perluasan predikat, maksudnya kita gabungkan kata hubung ini di bahagian predikat ayat. Jadi, ayat awak nanti, Puan Faizah masih gagal menjumpai jarum itu walaupun mencari jarum itu dengan kanta pembesar. Cikgu ulang lagi sekali. Puan Faizah masih gagal menjumpai jarum itu walaupun mencari jarum itu dengan kanta pembesar. Boleh faham murid-murid? Bila disebut perluasan predikat, maksudnya kita meluaskan bahagian predikat ayat itu, bukan di bahagian depan. Kalau yang tadi di bahagian depan itu subjek ayat kita luaskan. Ini kita luaskan bahagian belakang menggunakan kata hubung. Murid-murid, sekarang kita tengok pula yang ketiga yang perlu awak buat. Di sini dah disediakan dua ayat tunggal yang perlu awak gabungkan dengan kata hubung yang. Ayat yang pertama, Farisha teringat akan manfaat kuasa magnet. Ayat yang kedua, Farisha baru belajar tentang magnet. Jadi, di sini cikgu nak tanya, kita nak luaskan apa? Ya, disebabkan arahan di sini minta ayat majmuk perluasan subjek, kita perlu luaskan subjek ayat itu. Mana subjek ayat? Farisha. Jadi, kita akan luaskan di bahagian sini, Farisha. Tapi sebelum itu, mari kita lihat apa yang sama. Pertama sekali, apa yang perlu murid-murid buat ialah potong apa yang sama. Jadi di sini yang samanya apa? Ya, Farisha. Jadi kita potonglah Farisha itu. Disebabkan ini ialah perluasan subjek. Bagaimana awak nak luaskan? Mana awak nak letak kata hubung? Jadi, cikgu akan bantu awak memberi sedikit info di sini. Farisha, sambunglah terus dengan kata hubung yang. Farisha yang baru belajar tentang magnet teringat akan manfaat kuasa magnet. Cikgu ulang. Farisha yang baru belajar tentang magnet teringat akan manfaat kuasa magnet. Boleh?
Baik, yang terakhir ialah murid-murid perlu buat ataupun bina ayat majmuk perluasan predikat. Ayat tunggal yang pertama, Farisha menjelaskan sesuatu. Ayat tunggal yang kedua, jarum itu boleh dijumpai dengan menggunakan magnet yang dilekatkan pada kereta kawalan jauh dan kata hubung yang diberikan ialah bahawa. Seperti yang cikgu cakap tadi, kita perlu cari perkataan ataupun ayat yang sama untuk dipotong. Tapi murid nampak tak? Ada tak yang sama? Tiada kan? Jadi kalau tiada yang sama, kita skip step itu. Kita terus pergi ke step yang seterusnya. Hubungkan ayat guna kata hubung. Jadi disebabkan ini dia minta luaskan predikat. Jadi murid-murid kena carilah di bahagian predikat ayat. Farisha menjelaskan sesuatu. Mana predikat di sini? Farisha? Farisha bukan predikat ayat. Farisha ialah subjek. Jadi yang di belakang ini ialah predikat. Jadi murid-murid perlu luaskan di sini. Sambungkan dengan kata hubung. Farisha menjelaskan sesuatu bahawa jarum itu boleh dijumpai dengan menggunakan magnet yang dilekatkan pada kereta kawalan jauh. Cikgu ulang lagi sekali. Farisha menjelaskan sesuatu bahawa jarum itu boleh dijumpai dengan menggunakan magnet yang dilekatkan pada kereta kawalan jauh. Itu pilihan ayat yang pertama. Yang kedua, murid-murid juga boleh membina ayat seperti ini disebabkan sesuatu ini sudah membawa maksud menggunakan magnet yang dilekatkan pada kereta kawalan jauh. Murid-murid boleh buat ayat seperti ini. Farisha menjelaskan bahawa jarum itu boleh dijumpai dengan menggunakan magnet yang dilekatkan pada kereta kawalan jauh. Cikgu ulang lagi sekali. Farisha menjelaskan bahawa jarum itu boleh dijumpai dengan menggunakan magnet yang dilekatkan pada kereta kawalan jauh. Baik. Sekian itu saja perkongsian untuk hari ini. Semoga penerangan daripada cikgu dapat membantu murid-murid untuk memahami tajuk pelajaran kita pada hari ini.